Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita pergi kepada peringkat yang seterusnya dalam melengkapkan projek kertas 3 Prinsip Perakaunan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2020. Okey, saja je nak tunjuk gambar ni kan. Di mana apa bahagian yang kita nak lengkapkan hari ini? Okey, kita nak lengkapkan lampiran D. Okey, kita nak lengkapkan lampiran D sebab sebelum ni, video yang sebelum, saya dah memberi penerangan dan penjelasan bagi melengkapkan lampiran A. Cuma bila kita nak buat yang kali ni punya, dia agak panjang sikit. Sebab apa? Sambil kita buat lampiran D, at the same time kita akan masukkan amount yang kita buat itu ke dalam lampiran B. Okey, so maksudnya dia back to back. Sekejap D, sekejap B, sekejap D, sekejap B. Okey, so harap dia agak long, agak panjang. So kena bersedialah untuk boring tak boring. Okey, so kita teruskan tanpa berlengah lagi. Jadi saya teruskan lampiran D. Kita tengok contoh lampiran D. Okey, ini contoh lampiran D seperti yang ada di dalam kertas soalan calon semua. Okey, dalam ini macam biasalah maklumat-maklumat yang kita boleh lihat di sini ialah seperti nama kelab. Okey, lampiran ini tentang apa? Tentang merekod penggunaan gelanggang. Okey, kita nak rekod penggunaan gelanggang. Kenapa kita nak kena buat jadual ini? Kenapa tak B dulu? Kenapa D dulu? Macam tu. Okey, kenapa kita buat D dulu? Disebabkan oleh, tengok ya. Okey, contoh macam ni kan. Kita ada masa Mac 1. So, Mac 1 dia ada penggunaan di sini. 6 jam. 666. Okey, sini tak ada kan. Belum ada lagi. Maksudnya kita kena reka tau. Kalau tak ada, nanti kita akan apa kriteria kita nak isi kat dalam ini. Ada kriteria dia, kita kena patuh. Okey, kenapa kita nak kena isi lampiran D ni? Sebab nak memudahkan kerja kita dekat bahagian B ni nanti. So kalau tengok tadi kan, Mac 1 yang saya highlight biru dengan ni, nampak tak? 8 pagi hingga 12 malam. Dia tanya berapa jam yang disewa, jumlah dia. Maksudnya nampak ni, jumlah sini dengan jumlah sini, kita akan masuk dekat sini. Kadar jam ni nak ambil mana? Ingat tak lampiran C yang kita sediakan hari tu? Lampiran C yang mana? Ada ke dalam ni? Lampiran C. Tu. Lampiran C yang pernah saya tunjuk sebelum ni kan. Ini ikut rate ini. So ikut hari dia. So kena ikut hari lah. So berapa RM hari apa? Kalau satu hari bulan hari apa? Berapa ringgit kat sini 1 jam. So kita akan kira jumlah dia sini. Kita sama dengan nampak, ini yang saya kata kena back to back. Sekejap D, sekejap B. Okey, so tanpa kita buang masa lagi, kita teruskan lagi. Okey. Dah faham kan sikit kan konsep dia? Maksudnya kenapa nak kena sediakan D dengan B. D dulu baru B. Okey, so seterusnya bila nak isi ini, saya tak boleh main isi je. Saya tak boleh main suka-suka hati saya je nak isi apa yang saya nak isi. Dia ada syarat-syarat dan kriteria dia. Ini antara kriteria yang perlu kita ambil perhatian ketika melengkapkan lampiran D. Okey, contohnya, bukan contoh. Antaranya nampak tak ada warna hijau, warna purple dengan warna oranye. Okey, mari kita cerita dulu lah. Perkara yang perlu diambil kira, 1, had masa. Had masa penggunaan kod itu. Okey, macam biasalah kan. Kalau kita tahu bahawasanya kita dalam satu hari itu kita ada 2 sesi. Kan, ada sesi 1, ada sesi 2. Dari jam 8 sampai 7 hingga 12. Mestilah dia kira jam dia berapa kan. Contohlah, takkanlah contoh sesi 1 jumlah dia, kamu kira jumlah dia 13.
Sedangkan secara logikalnya kalau 8 hingga 7 ni 11 jam je. Okey. So kena ingat ya, untuk sebuah gelanggang. Okey, ingatan ya. Untuk sebuah gelanggang, had masa adalah 11 jam bagi sesi 1. Manakala sesi 2 5 jam. Okey, maksudnya kalau jumlah penggunaan dalam sehari untuk 3 gelanggang sesi 1 ialah 33 jam. Manakala sesi 2 15 jam. Kenapa? Itu penting tengok sini. Mana? Okey, nampak tak ni? Sini, dekat sini. Jumlah dia. Sini kalau dia dah bagi sedia, kamu kira je lah kan. Tak susah lah. Kalau dah bagi sedia, kita kira je lah. Kita tulis lah cantik-cantik, molek-molek dekat situ kan. So 6, 6, 6, 18. Yang ini bahagian kosong kamu kena reka. Contohlah saya kata dalam sesi 2 ni, C ni tak langsung tak guna. Kalau tak guna kena taruh kosong. Tak boleh biar dia tak tulis apa-apa. So ingat, satu gelanggang 5 jam je dia punya limit. So 5 jam, 5 jam. So sama dengan 10 jam. Macam tu kita nak isi. Alah. Faham ke tu? Maksudnya sekarang ni, okay, saya ulang balik tau. Okay, tengok sini okay, kalau macam ni tadi dia bagi tahu. Okay, satu sesi itu sebab dia maksudnya kan tadi kalau nampak yang perasan kita ada macam ni. Ada A, B, C. A, B, C ni apa? Ini gelanggang ni. Gelanggang kita kan, kita ada 3 gelanggang. Gelanggang kita ni. Okay, so limit setiap gelanggang ni 11 jam. Kita anggaplah 11 jam. Okay, boleh juga kita nak ni kan. Maksudnya limit tadi masa yang kita tengok yang dah disediakan itu 6 jam. Okey lah. Ngam-ngam lah. Kalau kamu tulis 12 jam tu dah jadi salah. Okey. Ingat so, maksudnya setiap gelanggang tu. So kalau sesi 2 ingat dia punya limitation hanyalah sehingga 5 jam sahaja. Not more than that. Okey. Kalaulah kamu tengok, cikgu, kenapa cikgu letak hari kat sini? Yang ni saya tambah tau. Kolom ni saya tambah, saya tulis hari. Kenapa saya tulis hari ni? Sebab kalau kamu perasan kan, yang ni lah dia. Kita tengok, kita ni ada harga di hari dia lain-lain ni. Harga lain-lain ni. Kan, kalau contoh macam ni kan, bila 1 Mac hari Ahad. Hari Ahad saya tak boleh ambil harga RM80, RM100. Saya kena ambil harga yang RM90. Nampak ke tu? Ni RM90. Jadi saya pergilah dekat sini, dekat B. Maksudnya sambil-sambil tu kita dah buat satu, kita pergi satu tadi. So ini saya dah lengkap kan, Mac 1. So saya pergi sini kat Mac 1. So jumlah jam yang disewa 18 tambah 10 28. So dekat sini saya tulislah jam yang disewa ialah 28 jam. Okey, harga sebab hari Ahad. Okey, hari Ahad adalah RM90. Ini harga saya tau. Kamu buatlah harga kamu kan. RM90. Jadi kiralah kalau berapa tadi? 28 jam kan. Darab dengan ke 28 jam. Okey, darab RM90. Dapatlah 2,520. 2,520. Okey, tu dia dah 2,520. Senang kan? Bila dia kata kutip sewaan gelanggang, apa nama dokumen yang kita nak buat ni? Apa nama dokumen? Kutipan sewa gelanggang seperti berikut. Resit rasmi. Maksudnya setiap kamu ni kena isi nama dokumen apa yang sesuai. So kenalah isi dekat sini nombor dokumen ni, reka sendiri. Sebab kamu yang keluarkan, kamu kena ikut reka. Nombor tu mesti mengikut sequence. Sequence maksudnya mesti mengikut susunan. Kalau kamu mula dengan RR, contoh saya buat R002.
Sebab apa? Sebab atas ni, kenapa saya mula dengan 2? Sebab atas ni tengoklah kan. Macam ni kat sini resit rasmi. Saya kena keluarkan sebab untuk jualan kan. Saya RR 001. Maksudnya saya kena letak nombor dokumen itu mengikut susunan nombor. Tak boleh sekejap 10, sekejap 9. Dia maksudnya kalau mula dari 1, 2, 3. Tak semestinya mula dari 1 ikut kamu lah. Kan sebab dia dah lama kan, bertahun, berkurun lama. Dia dah berkurun lama. Jadi mungkin dah start dalam 200 ke 2001. Macam tu konon-konon lah kan. So macam seolah kalau saya letak 001 ni macam dia baru mula kan. Tapi sebab yang ni dia buka 2018. So sekarang ni rekod 2020. Maksudnya dah 2 tahun. Agak-agak lah kalau macam dalam setahun tu, agaklah dalam ratusan ke ribuan ke kan. So tulislah. Contoh dah ni 2. Jadi kalau misalnya seterusnya ada resit rasmi lagi yang kamu keluarkan yang kamu keluarkan, bukan syarikat lain. Contoh macam bayaran sewa ni. Memang bayaran sewa ni kalau ikutkan kita dapat resit rasmi, tapi kamu bayar sewa, orang tu yang bagi resit. Jadi nombor dia tu apa-apa boleh. Jangan kamu confuse tau. Yang ini yang jualan tunai. Salah pula. Apa resit rasmi Cik Zura ni? Kalau jualan tunai, bil tunai kan. Ingat lagi tak? Kalau ni bil tunai, jadi nombor dia lain ni. Tak boleh lah sama. Mungkin kamu nak buat BT 2009. Satu contoh. Konon lah konon. Okey. Contoh. So ini konon contoh dia. Jadi maksudnya kalau ada jumpa lagi bil tunai, nombor dia 2010. Kalau resit rasmi yang seterusnya 2002. Okey. Boleh kan? Okey, so saya padam dulu yang atas ni sebab nanti kita akan tengok kemudian. So ini kita fokus dulu kepada sewaan gelanggang tadi. Okey, faham kan? Maksudnya bila kita kutip sewa, kita bagi resit dan kita dapatlah ni amount dia. Okey, so nombor dokumen itu mestilah direka mengikut susunan nombor. Okey, berapa yang mula sudah diikuti mengikut susunan. Okey. So, seterusnya. Jadi, seterusnya perkara yang sama perlulah berlaku. So, perasan tak satu perkara kat sini? Kononlah sini semua kamu dah kira, ini semua dah ni sampailah hari Sabtu ni dekat tempahan khas. Tempahan khas ni ada nilai ke? Okey, tempahan khas ni ada Sabtu kan? Okey, tempahan khas ni mungkin ada orang dia book satu hari. Dia book satu hari. So kalau secara logik lah kan, kita boleh je nak tulis nak ni. Okey, yang seterusnya ialah okey ni tadi. Yang warna purple ni nak bagi tahu sini. Kalau kosong tulis kosong. Macam ni tadi. Okey. Now pergi sini dekat warna ni. Tentukan harga gelanggang sekiranya ada tempahan khas. Okey, sebab tadi masa yang dekat lampiran C kita tak ada tempahan khas kan. Cumanya kalau kita tengok yang saya buat tarikh ni, semua tempahan khas tu Sabtu. Kalau ikutkan hari Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, harga gelanggang tu RM90. Tapi it's unfair lah kan. Kalau misalnya kita nak bagi orang yang tempah 1 jam dengan orang yang tempah khas tu nak bagi harga yang sama, mungkin kita boleh bagi harga diskaun sikit. Mungkin kalau ni saya bagi contoh je lah kan, kamu buat fikir-fikirkan. Okey, contohlah menentukan harga tu supaya relevan, nampak lah macam cun sikit. So tadi satu hari 16 jam, betul? So sebab dia adalah hari Sabtu, rate yang saya tetapkan adalah RM90 yang asal kan. Okay, rate yang saya tetapkan RM90. Kalau kena RM. Okay, so 16 jam darab dengan RM90 menjadikan, kita kira lah, buat apa ada kalkulator kan. 16 jam darab RM90, 1440. Itu baru sebuah gelanggang.
Kalau 3, so darab dengan 3. Yang ni darab dengan 3, 0, 12, 13, 3. Kalau nak tunjuk power lah tu, kira pakai kira-kira begitu lah. Tak gunalah kalkulator cikgu Zura ni. 4320 4,000. Okey, sepatutnya kalau ikutkan rate ni biasa kan, kita akan dapat, kalau masuk saya tanpa tempahan khas, macam ni lah sehari kita akan dapat. Okey, tapi sebab dia tempahan khas, kita bagilah diskaun. Mungkin dari 4320 ni kita bagi diskaun dia 20% ke, sebab dia tempah satu hari terus kan. Yelah, kalau kita beli, macam kita jual barang, kalau orang tu beli satu, kita bagi harga biasa. Tapi kalau dia beli secara pukal, kita bagi dia murah. Macam ni lah, macam kiranya dia menggunakan gelanggang tu secara pukal. Okay, so kita bagilah diskaun 20%. Ikut kamu lah. Sekarang ini pengiraan tu dia tak fix lah kan. Yang ini saya tunjuk contoh, saya nak bagi dia nampak relevan, nampak cun lah. Akhirnya kita punya ni nak bagi nampak logik, orang cakap 3, 4, 5, 6 3 RM 3,456. Okay, so Promax anggaran dia mungkin kita boleh bagi RM 3,500. Kita tak rugi dan kita masih lagi untung. Kenapa saya kata untung? Sebab tengok kenapa saya kata untung dekat sini. Okay, sekarang ni sebab saya dah selidik dah benda ni tau. Kenapa saya rasa 3,500 tu masih lagi untung? Sebab kalau contoh belanja ke apa ke, belanja yang digunakan untuk penggunaan kod tu biasa macam ni. Ini salah satu contoh je lah kan. Menjelaskan belanja pertandingan futsal 2,500 secara tunai. Maksudnya kalau wujud apa-apa belanja, dia macam kiranya masih boleh cover 2,500 tu. Kan, kalau kita tak, kita masih dapat 1,000. Macam tu. Maksudnya kita tak rugi dan kita untung sikit-sikit lah. Untuk kita punya ataupun menyelenggara dan sebagainya, kita masih lagi ada benda tu. Okay, dapat kan? Jadi langkah yang seterusnya, saya harap kamu boleh dapat lengkapkanlah semua ini. Dan jangan lupa, bila kamu dah lengkapkan ni, pergi tengok dekat kamu punya yang lampiran B. Okay, ikut tarikh dia lah. Okay, contoh macam ni 3 hari bulan. Saya buat warna lain, jauh dia, obviously dia ni. Okay, contohnya 8, 4, 12, 16. So 16 jam je. So sini 16 jam, sini 4, sini 5, sini 5. 10, 14 jam. So pergi dekat 3 hari bulan. 3 hari bulan ni, 3 hari bulan kutipan sewa pelanggan berikut kadar sewa. Okey, kadar sewa ialah kalau sesi pagi 16, sesi 2 14. Okey, sebab dia adalah hari Selasa, rate dia adalah yang ini kan. So rate sesi pagi, sesi 1 80, sesi 2 100, 100. Okey, nampak kan? Okey, so kat sini darabkanlah. Okey, darabkan, lepas tu tambahkan berapa jumlah kat sini. So ini dokumen dia sama macam atas lah, receipt rasmi. Okey, sebab dia secara tunai kan, jadi receipt rasmi lah. Okey, lepas tu sebab nombor ni 2002, so kat sini saya buat R2003. Yang ni yang saya katakan sebagai nombor itu, nombor dokumen itu mesti mengikut urutan. Okey, itu sahaja. Saya harap dengan video ini dapat membantu kamu
dalam melengkapkan ni. Okey. Nah, itulah Cikgu Zura lupa. 4 nama kelab jangan lupa isi. Ini nama kelab kamu. Okey, kejohanan futsal anjuran adalah anjuran kelab kamu. Anjuran kelab. Kelab siapa? Kelab kamu lah. Kejohanan futsal anjuran kelab. Okey. Boleh. Okey, itu saja dari saya. So, sekiranya ada sebarang pertanyaan yang tidak faham dengan video yang saya buat ini, tutorial yang saya buat ini, kamu bolehlah PM saya di bawah. PM saya kat bawah. Kalau rasa video saya ini berguna untuk kamu dan rakan-rakan kamu, sila sharekan dan tekanlah button subscribe tu. Mana tahu jadi rezeki kan. Okey, terima kasih semua. Bye.